Mana jantan belum betina? Tengok sedih ulama tu. Dia kata mana aku tahu cacing betina dan jantan lah. Kau kata kau cipta mesti kau tahu pada cacing jantan, mana cacing betina. Baik, soalan kedua. Soalan pertama dia jawab, kedua. Beralih pula soalan kedua. Pusingan kedua. Berapa ekor cacing mencipta? Dia kata aku tahu berapa. Kata kau Tuhan mencipta macam Tuhan juga mencipta. Berapa ekor cacing pun tahu. Bayangkan. Satu zaman, akhir zaman ini, kita mesti pegang pada Quran Sunnah. Tapi kalau pegang itu, kena belajar, kena ngaji. Zaman hari ini, orang Islam menghadapi berbagai-bagai ideologi, pahaman, mazhab dan sebagainya. Nabi kata diri satafriqu ummati ala 73 firqatan. Sintani wa sab'ina fil nari wa wahidatun fil jannah. Qalu ma hum ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi washabi. Atau kama qala. Umat aku akhir zaman terpecah atau terbahagi kepada 73 golongan. Hanya satu golongan masuk syurga, 72 masuk neraka. Sahabat bertanya, siapa mereka itu ya Rasulullah? Saya kata, orang yang ikut jalanku dan jalan para sahabat. Jadi hari ini kita akan jumpa macam-macam. Tadi Ustaz Fazul Rahimi kata adanya gerakan liberalisme. Liberal, nampak? Liberal ni saya teringat dekat Indonesia. Kalau dia hujah, kalau bulan puasa tak perlu makan bedol sebab pening kepala. Nampak? Kita makan bedol saja. Kalau dah makan bedol mesti ada minum air sekali. Baik buka puasa terus. Mana ada orang tengah bedol terus. Itulah kadang-kadang ada orang kata bulan puasa tak perlu isap rokok. Kenapa? Sebab ni kalau kita keluar pun kita sebut asap, cerita, asap motor sama je dia. Yang itu tersebut ini sengaja disebutkan. Ini ada liberal. Ada kepahaman lagi yang sedang melanda di negara kita dan negara jiran kita di Indonesia, iaitu mazhab Syiah. Jangan dekat dengan dia. Syiah ni diasaskan oleh Yahudi. Kena pegang itu. Dia cakap bukan dengan Yahudi. Abdullah bin Sabah. Sejarah itu menyaksikan orang kata cemburu dengan hebatnya orang Islam. Sebab Yahudi kaji tak? Tadi saya sebutkan, kuatnya orang Islam bila pegang Quran dan Sunnah. Tapi dia lemah kan? Ekstrim, kolot, ni pelampau, itu je. Pakai-pakai tutup bulan-bulan ni melampau lah. Cuba pakai tudung saji kan senang. Saji sudah darah lah kan. Tapi tudung botol, dia bebek sikit. Atau pakai selendang, cuba karang meremos tu. Jadi lagi mudah. Jadi bila kita nak iltizam dengan Islam, termasuk dengan Quran dan Sunnah, maka dia akan cakap macam-macam. Kita lemah. Jadi Yahudi ni dia dulu lagi, dia masuk Islam. Nama dia Abdullah bin Sabah. Dia ciptalah satu faham baru, kononnya ciptakan kepada Sayyidina Ali. Sebab Sayyidina Ali tak patut jadi khalifah 4, patut dia khalifah pertama. Dia ada kereta je. Dia ambil dah cerita ni. Rupa-rupanya asalnya mereka memang tak percaya dengan Quran. Sebab tu ulama pernah debat macam Syekh Amin Asy'ari. Dia ajak debat oleh Syiah di Madinah. Dia tanya soalan sebelum debat, kau percaya tak Quran? Dia kata Quran aku tak percaya sebab Quran banyak pengelilingan. Dah tak payah debat lah, memang kau dah kafir ke tu? Nak debat, dia dah kafir, kau tak percaya Quran? Kafir. Itu saja. Jadi hakikat dia, mereka ni sebenarnya memang tak percaya dengan agama Islam, tetapi terpaksa meniru itu. Tapi kenapa banyak orang terpengaruh? Karena dia tak taat, dia tidak ada istiqamah, dia tak tahu Quran dan Sunnah, tak pegang teguh Quran Sunnah, dia seronok. Satu mahasiswa di Madari kata seronok dah Ustaz. Kalau kita jadi Syiah, kenapa? Sembahyang boleh jamak. Kita hari, walaupun tak musafir, boleh solat zuhur dengan asar sama-sama, solat maghrib dengan isyak sama-sama. Pernah kawan saya tengok buku tu Bali. Itu Ustaz terus baca Ustaz. Saya dah baca Ustaz, saya rasa dia macam Ustaz. Macam buku ibadah aku. Orang utara kan. Saya tak baca tadi. Malam-malam di Peshawar tadi. Bujang. Aku malam dengan ulama Syiah di India, akhirnya yang Sunnah dari Syiah. Dia kata antara Ustaz, Rasulullah dia pernah jamak sekaligus mayang daripada zuhur, asar, maghrib, isyak. Kita memanglah. Cuma kalau kita musafir, kita buat solat jamak takhir. Tahu jamak takhir? Maknanya kita bawa waktu zuhur pada waktu asar. Asar pula lewat, kita dekat maghrib. Lepas tu kita tunggu waktu maghrib. Mayang maghrib pula, buat jamak maghrib pula, jamak takdim. Sandingan isyak pun 16 bulan Nabi.
Bukan mana Nabi kata dia buat sekali, 4 tahun sekali. Tak ada. Dia gunakan begini, mudah-mudah begini. Dia keliru kan kita. Dia kata sekolah juga relax dia. Jemaah tak payah sembahyang. Sebab imam tak ada. Baru imam lambat ada. Imam lambat ada. Imam dia kata imam ni tadi. Ini. Kemudian nikah sebenarnya kontrak 2 hari boleh. Apa mas kahwin ni handphone lah. Samsung ke apa dia hisap kan. Ini. Jadi macam mana nak elak golongan ni, jangan dekat langsung. Kau tengok ni macam masuk air ni dekat. Dia kau macam semai. Kita dah dekat kat dia, kita tarik dia. Saya ada seorang kawan masa sekolah memang dia taruh dengan dia lagi. Baru-baru ni kawan dia datang. Jadi dia kata kawan kita ni, kawan saya sembang dengan pasal kawan dia kata dia ikut je tak faham pun. Bila orang cakap-cakap dia pun kata tak apa besok bawa ustaz. Gitu. Bawa lah ustaz dia gitu. Dia ikut-ikut je. Sebab bagi dia mudah. Senang. Jadi bagaimana nak menghadapinya? Menghadapi tadi ikhlas kata kita kena istiqamah. Okey, yang aku belajar ni gini. Yang aku belajar ni kuasa bukan betul. Sebab yang ini betul. Ini pegangan kita. Satu dia kena perasaan kemusikan yang istiqamah. Kena betul-betul kita ikut jalan lurus secara konsisten, secara tetap. Macam kita lah, macam muslimat contoh lah kadang-kadang. Bila katakan anda pegang teguh dengan agama, pakai tudung ni dah bulat dah menjumbang, pakai stokin. Dia mesti dah kata lah stokin ni pun ada berbeza pendapat ulama, ada kaki ni, boleh nampak, ada tutup. Jangan ikut cakap dia, kaki tertutup, tutup. Habis, kita pun tak rasa was-was. Sebabnya kalau didedahkan, mula-mula nampak sikit-sikit tuku lagi, lama dapat betis sikit, lama dah kera nampak. Nampak? Memang tak istiqamah. So tak istiqamah. Macam orang lelaki lah, orang lelaki sama juga kan. Alah kau pakai dia setengah tiang tu, tutup-tutup je. Bukan ni, pendek terus. Mula-mula kan, main bola, main takraw tak selesa lah, sedap kan, lipat besar. Kau ikut aku kawan kata. Kau pakai pendek lagi senang lipat. Mungkin pakai sepeda tu, dia senang lipat. Macam ada orang pun dalam Facebook kan, dia kata apa? Dia kata rambut ini ciptaan Allah. Maka dia tunjuk-tunjukkan ciptaan Allah. Kalau kita syukur pada Allah SWT. Kalau itu dia tunjuk kemaluan tu kan. Apa kita juga tunjukkan. Ini bukan lagi free body. Dia pun sanggup buat. Jadi kesimpulan, dalam kita menghadapi zaman penuh fitnah ini, usaha dilayan seperti itu. Kalau boleh berhujah yang akan hujah, macam para ulama itu berhujah. Dan insya-Allah orang yang betul-betul niat dia memang nak istiqamah, bertamasuk, betul-betul nak ikut Quran dan Sunnah, dia nak pegang dua benda ini supaya jangan sesat akhir zaman, insya-Allah dia akan Allah berikan petunjuk, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dia jamin Allah Taala. Orang yang berjihad berusaha sungguh-sungguh nak tegakkan agama, nak sebarkan agama dengan niat yang ikhlas dan tulus dan suci, Allah akan tunjukkan jalan dia. Inilah kelebihan kita lihat bagaimana yang ada pada almarhum Syekh Ahmad Didan berhujah dengan orang-orang Kristian, termasuk padri. Dia mula berhujah, dia berkata dengan padri dia. Padri besar, di rumah dia. Padri sampai kena kepala dia. Aku faham, paling Injil lah, aku tak hafal. Nampak? Dia hafiz Quran, hafiz Injil. Dia kata, ni, boleh datang dengan mulia saya, Dr. Zakir Naik. Subhanallah. Dia berhujah. Saya tengok bila orang ni memang niat dia nak menegakkan hujahnya untuk pertahankan agama suci, insya-Allah. Sebab itu tak cukup dengan taat sahaja, tak cukup dengan istiqamah sahaja, tak cukup dengan berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah. Kena ada niatlah untuk tekad berjihad mempertahankan agama yang benar. Insya-Allah Allah akan beri dorongan kepada kita dan tunjuk kita mana jemaah itu. Nanti pula kena join pula dengan jamaah sebut. Tengok jamaah ni semua dia ada bidang ekonomi, dia bidang politik, dia pendidikan dia. Ada setengah jamaah dia pendidikan je lah. Setengah tu selawat dia mana salallah, ada macam jenis. Tapi kita tengok jamaah mana yang melengkapi kesemuanya sebab Islam itu agama yang lengkap. Oh yang ini ada bincang ekonomi, dalam jemaah sama juga, bincang bab politik, jemaah sama juga, bincang bab pendidikan. Ini jamaah Islam yang betul. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita dorongan dan taufik ke arah itu. Wallahu ta'ala a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Demikian tadi di antara penjelasan yang terakhir oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Azhar di atas penyampaian yang disampaikan. Moga-moga kita dapat ambil manfaat dalam kehidupan kita bersama dan untuk kita istiqamah. Dan kesimpulan daripada itu tidak lain dan tidak bukan yang Allah sebut dalam Quranul Karim, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Masuklah kamu ke dalam Islam itu secara keseluruhan dalam kehidupan kamu. Lalu kita fahamkan Islam itu dalam diri dan kehidupan kita. Dan seperti yang dijanjikan, insyaAllah hadirin hadirat muslimin muslimat dan rahmati Allah sekalian, sesi persoalan, jika ada satu dua persoalan yang ingin diajukan, kalau tak ada langsung, saya tak sempat nak soalan, tak tahan saya beku dah kaki. Satu dua soalan insyaAllah. Ada persoalan yang diajukan insyaAllah berkaitan tentang perbincangan. Silakan. Bagaimana nak tahu tentang munafiknya hati seseorang? Okey, insyaAllah. Tunjukkan pada sesiapa. Satu lagi. Okey, satu lagi kita kumpul soalan insyaAllah. Jika ada lagi soalan, kaum ibu muslimat, anak-anak semua, remaja-remaja juga silakan. Sedangkan umur dia dah lebih 10 tahun, wajar disuruh solat tapi dia tak nak, dia kata kena lakukan dengan dia. Jadi wajar. Wajarkah untuk soalan panjang? Wajarkah untuk kita nak suruh dia solat sedangkan dia dah lebih daripada umur tu tapi dia tak nak mendirikan solat? Okey. Jawab dulu soalan insya-Allah. Soalan pertama tadi tentang nak tahu munafiknya hati. Silakan siapa Ustaz? Sudah munafik yang pertama, ulama membagikan munafik ini kepada dua. Yang pertama munafik besar, yang kedua munafik kecil. Munafik kecil ini yang melibatkan soal amalan. Munafik besar ini melibatkan soal akidah. Jadi amalan ni yang kita munafik kecil ni macam yang dijelaskan oleh Nabi dan hadis sahih, iaitu cakap tipu, janji mungkin dan sebagainya. Itu di antara munafik kecil, tapi dosa besar. Bukan yang kecil itu dosa kecil, tapi dosa besar. Adapun yang kita takut sekali munafik besar. Munafik besar ini melibatkan akidah yang menyebabkan rosak. Innal munafiqin fi darki asfali minan nar. Sesungguhnya mereka yang munafik ni akan masuk neraka yang paling bawah. Ini munafik besar yang melibatkan akidah. Macam disebut tadi lah, bagaimana mengaku Islam tapi menolak Islam, mengaku Islam tapi mempertikai kesempurnaan Al-Quran, mempertikai apa-apa yang dibawa oleh Nabi SAW, sembahyang sebagainya, tapi waktu yang sama menolak syariat. Dan ini antara tergolong di kalangan munafik besar. Dan mereka yang sambut ma'al hijrah melalui Rasul tapi benci kepada syariat Nabi SAW. Ini semuanya perkara yang berkaitan dengan munafik. Jadi maknanya munafik macam tu sampai ke tahap boleh merosakkan akidah seseorang. Jadi kena jagalah. Saya pernah baca satu buku ditulis tentang kata-kata Huzaifah Al-Yaman yang disebut tadi. Huzaifah ni antara sahabat Nabi yang boleh kenal orang munafik di siapa sebagainya. Jadi Huzaifah pernah berkata, dia kata munafik di akhir zaman nanti, maksudnya munafik di zaman hari ini lebih dahsyat daripada munafik yang ada di zaman Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Mungkin maksudnya Nabi hari ini lebih berani lah, terang-terang menentang Islam, terang-terang menolak syariat Islam, lebih berani walaupun mereka hidup mengaku Islam. Dari itu yang dikatakan munafik. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam bab solat Nabi disebut umur 2 tahun ajar. Tapi bila masuk umur 10 tahun kena pukul. Di situ makna kena paksa. Sebab tu kalau kita nak suruh 10 tahun baru nak suruh solat, susah ni sampai kena paksa. Sebab silatnya tak boleh ber 10 tahun lagi. Itu pertama sebenarnya. Dia kena mula 10 tahun. Budak-budak ni kita kena ajar dia semayang walaupun dia semayang tak betul. Lepas tu kita sendiri pun kalau bapaknya, utama cakap kalau ayahnya dan ibunya kesuruh, dia buat sekali. Sebab kalau dia tinggalkan kat rumah, dia tak kenal bagaimana cara semayang. Satu lagi silap mula orang letak budak-budak sah depan. Dia tentu main. Letakkan sah depan sebab dia pada pun tengah tidak ada masalah. Ini pun ada perbezaan pendapat ulama. Sebab itu bila dia tahu umur 7 tahun dia belajar, walaupun masa kita betul 7, 8, 9, 10 4 tahun lepas itu kalau suruh senang. Jadi macam mana soal 10 tahun tu kena paksa ya? Memang kena paksa. Orang kata dalam Islam tak ada paksaan. Itu silap menggunakan Al-Quran. La ikraha fid din. Tak ada paksaan dalam agama. Maksudnya tidak boleh paksa orang kafir masuk Islam. Itu maksudnya. Jadi kewajipan ayah tadi, ibu tadi, dia paksa anak dia semayang. Satu, rotan tak boleh bawah 10 ke atas pun tak boleh rotan. Mana tempat dia? Rotan di kaki. Supaya cepat-cepat dia rasa sakit tetapi tidak mudarat. Kepala jangan, muka jangan, perut jangan, dada jangan, nanti kena melibatkan hati, jantung. Kepala nanti takut dia jadi tak betul. Dan kepala tu pukul dia, tak betul dia. Jadi sebab tu di kaki dia ada sakit tapi tidak mubarak. Sebab tu ada ulama mengatakan kalau nak juga tangan dia tapak tangan. Itu macam-macam. Dia asalkan jangan bagi tapi dia ada rasa sakit, tapi dia rasa takut. Dan yang cara yang lain kali itu pengalamannya ialah setiap kali masuk waktu suruh semayang. Semayang tak ilmu. Tak boleh suruh semayang itu dengan ilmu. Saya dah buih mulut suara saya semayang, tak semayang. Dah buih mulut silap, silap. Silap akan ini konsep silap. Jangan kita rasa sampai begitu menjemu kita. Salat suatu azan penuh waktu. Lepas tu sekarang dia azan dah orang tahu dah ada dah. Lepas tu orang masuk dengan TV pada radio dia sampai apa pada handset pun ada. Kalau dah masuk ada banyak ada. Mesti kena azan itu. Mesti azan kena kuat kalau dia ada Allahu Akbar Allah kan? Itu sebab nak ingatkan dalam masa waktu memang solat Nabi nanti kena ajak setiap hari. Lama-lama yang kena ajak itu jangan solat. Itu cara. Ingat. Itu ustaz kalau anak itu ustaz dia tunjuk, dia nak tunjuk mayang. Mana main. 10 besok tinggal pun. Itu baik ikut Nabi SAW ajar. Jadi itu antara jelas sekali doa. Kita ni orang Melayu buat doa dia rajin tapi usahakan nak. Ini doa. InsyaAllah asyik doa asyik. Tapi kena suruh juga. Doa saya dah cakap siapa dia teach pun. Berdoa dalam sujud, Rabbi ja'alni muqimas salat wa min dzurriyyati, ya Allah jadikan aku orang yang menjaga salat dan zuriatku. Betul. Doa yang paling mustajab ketika tengah sujud. Tapi pasal doa aja balik rumah kan dah main belum? Bila mayang. Makan mayang. Dr. Mullah Kamsah pernah sebut dia juga. Saya ni balik kampung dah tua tu bangga. Nak makan nasi ke ayahnya? Kalau mayang belum. Itu yang betul didik anak. Walaupun anak dah tua bangga, tanya dah mayang. Dan lebih awal lagi ajak dia belum selalu. Betul-betul peringkat-peringkat tu kena jaga. Tak jaga peringkat yang bawah, kita nak terus buat yang peringkat yang tadi atas 10, 20 tahun memang suka. Kalau 20 tahun tak boleh pukul dah, kita tak boleh pukul. Allah SWT.
InsyaAllah sekadar itu saja, mudah-mudahan menjawab soalan yang diajukan. Ada lagi ke soalan? Rasa-rasa ingin bertanya? Oh ada, silakan. Maksudnya Syiah yang telah berkuasa jadi langkah daripada pemerintah lah untuk adakah ataupun tidak. Okay, insyaAllah. Ada lagi ke? Kompono 10, 9, 8, 7, 6, cepat dah habis 1, 5, 4, 3, 2, 1. InsyaAllah. Jadi nampak itu soalan terakhir, insyaAllah. Jadi nampak yang lebih mahir untuk menjawab. Ustaz Azhar untuk jawab soalan tersebut. Ustaz. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, masalah Syiah ni, masalah orang tak faham Islam, masalah semua bermacam-macam masalah. Apa jalan penyelesaian dia? Jalan penyelesaian itu tukar kerajaan yang ada. Sebab buat macam-macam untuk dia. Cari kerajaan yang benar-benar balik kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kerajaan di Mekah yang dipimpin oleh Abu Jahal boleh selesai masalah? Mereka menyelesaikan masalah bila mana mereka berpindah ke Madinah Al-Munawwarah, tubuh kerajaan yang lain, pada negara yang lain, untuk mencari penyelesaian dan kekuatan, lalu menakluk kerajaan Mekah dan menguasai kedua-dua tempat, ambil Madinah dan Makkah Al-Mukarramah. Allah. Alhamdulillah, itulah satu jawapan yang paling ringkas setakat ini dan padat. Maka jawapannya itulah wallahu wa rasuluhu alam. Dan nampak jalan penyelesaian pun begitulah, tak ada cara lain lagi. InsyaAllah muslimin muslimat,